Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tujuan kami membuat video pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugasan 3 iaitu persembahan bagi subjek GPPP 1092. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri Muhammad Ajmal Arif dan juga 2 rakan saya lain iaitu Izzat Mahami dan juga Huzaimah Hafiz. Soalan bagi tugasan kami ialah membuat persembahan secara digital yang menjelaskan pengertian konsep, aspirasi dan hala tuju pendidikan serta menghuraikan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi terlebih dahulu saya ingin masuk kepada konsep pendidikan, iaitu saya telah bahagikan kepada 4 bahagian utama, iaitu yang pertama definisi pendidikan, yang kedua konsep pendidikan, yang ketiga konsep pendidikan mengikut tokoh, dan yang terakhir sekali pendidikan mengikut perspektif barat dan juga Islam. Yang pertama sekali ialah definisi pendidikan. Pendidikan atau education berasal daripada dua perkataan Latin iaitu educare dan juga educare. Educare bermaksud latihan, manakala educare bermaksud didikan. Proses pendidikan ini merangkumi proses untuk meningkatkan emosi, intelek dan juga rohani seorang individu dalam meningkatkan pengetahuan diri, kebolehan, pengalaman dan juga ilmu untuk manfaat diri dan juga bangsa dan negara. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai kehidupan dan juga kehidupan itu juga dianggap sebagai pendidikan. Ini bermaksud aspek kehidupan misalnya sosial, budaya, politik, ekonomi berkaitan pendidikan, merangkumi segala pengalaman, pemikiran dan perbuatan, susah senang kita dan sebagainya. Konsep luas pendidikan ini merangkumi apa yang dikatakan sebagai pendidikan seumur hidup, pendidikan formal dan tidak formal, dan termasuklah pendidikan yang berlaku tanpa kita sedari ataupun tidak sedari. Seterusnya, pendidikan berdasarkan beberapa tokoh iaitu 3 tokoh utama. Yang pertama tokoh barat, tokoh timur dan juga tokoh Islam. Tokoh barat ialah Plato dan juga Aristotle. Mereka lebih menekankan kepada pembentukan warga negara yang baik serta setia dan mematuhi undang-undang negara. Mereka juga lebih mementingkan kepada peluang kepada setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaan hidup serta untuk melatih warga negara supaya mematuhi peraturan dan tingkah laku yang baik. Manakala tokoh timur pula iaitu Confucius lebih menekankan kepada pendidikan iaitu merupakan suatu proses yang memupuk tingkah laku manusia dengan dicapai melalui amalan murni seperti bersopan santun, bertimbang rasa, ikhlas dan menghormati orang tua serta menyayangi orang lebih muda serta taat setia kepada negara dan pemerintah. Kalau tokoh Islam pula ialah yang saya ambil Imam Al-Ghazali dan juga Muhammad Qad yang lebih mementingkan kepada pembentukan sasah diri dan juga akhlak seperti dan yang merangkumi aspek-aspek seperti intelek, latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia seperti berani dan hormat menghormati. Selain itu, pendidikan dalam aspek tokoh Islam juga adalah untuk proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Pendidikan juga bertujuan untuk memperkembangkan emosi, intelek, fizikal dan juga rohani individu ke tahap kesempurnaan. Jadi seterusnya kita tengok kepada pendidikan berdasarkan perspektif barat dan juga perspektif Islam. Dalam perspektif barat, pendidikan ini berubah mengikut masa dan juga fungsi sesebuah masyarakat. Pendidikan meliputi beberapa konsep iaitu sekular, liberal, pragmatik dan juga material yang bersumberkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan logik akal serta mementingkan pendidikan sepanjang hayat. Manakala perspektif Islam pula, pendidikan disamakan dengan tarbiyah untuk memupuk kebolehan dan potensi semula jadi secara bersepadu dan seimbang menuju kepada pembentukan Islam soleh sekaligus beriman kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, perspektif Islam ini juga menekankan kepada penguasaan pelbagai bidang ilmu meliputi ilmu duniawi dan ukhrawi bersumberkan wahyu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, yang seterusnya kita akan lihat aspirasi dan hala tuju pendidikan. Seperti yang kita tahu, selepas merdeka, Malaysia terus berusaha untuk membina satu sistem pendidikan yang beracuan negara bangsa Malaysia. Misi sistem pendidikan di Malaysia ni adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, yang di mana hal ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara sepenuhnya bagi memenuhi aspirasi negara kita Malaysia. Okey, mesti ramai yang tertanya-tanya kan, apa je ada dalam aspirasi pendidikan negara kita ni? Okey, yang pertama adalah akses. Akses ni dari segi apa? Akses ni kita boleh tengok daripada layanan kesamarataan dalam
bidang pendidikan yang berhak didapatkan oleh murid untuk memperkembangkan lagi dia orang punya kebolehan. Okey, aspek yang seterusnya adalah dari segi kualiti, yang di mana semua murid berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti daripada guru mereka untuk memperoleh kejayaan. Okey, yang ketiga adalah dari segi equity, iaitu sistem pendidikan yang berprestasi tinggi mampu untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira dia orang punya latar belakang. Contoh dia tak kira kaum, bangsa ataupun agama. Okey, yang keempat adalah perpaduan. Guru ni perlu memberi didikan awal kepada murid dalam usaha untuk memupuk semangat perpaduan dalam diri mereka bagi melahirkan generasi yang boleh menyumbang terhadap keharmonian negara. Okey, yang kelima ataupun yang terakhir adalah kecekapan. Guru ni perlulah mempunyai asas kemahiran sama ada dalam teknik pedagogi ataupun bidang digital bagi memudahkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita akan tengok usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memenuhi aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Okey, yang pertama adalah pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun disebut sebagai SKPM. SKPM ni dia akan menjadi panduan untuk mengukur kualiti standard sesebuah sekolah di Malaysia ni, yang di mana panduan tu dia akan mencetuskan kesedaran untuk memelihara kualiti pendidikan di sekolah dengan memenuhi dasar negara yang telah digubal. Contoh dia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Okey, yang seterusnya adalah macam yang saya sebut tadi, adalah salah satu daripada dasar negara yang baru digubal pada tahun 2013, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Okey, apa fungsi pelan ni sebenarnya? Okey, sebenarnya kan pelan pembangunan ni dia akan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara dengan mengambil kira pencapaian lampau dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ni dia akan melakarkan visi kita punya sistem pendidikan dan aspirasi murid, yang di mana perkara sedemikian dapat memenuhi keperluan negara pada masa akan datang. Dan SKPM tadi tu dia akan menjadi alat yang untuk memastikan semua aspirasi yang ada dalam sistem pendidikan negara ni dapat dicapai. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Guru yang berjiwa pendidik perlu mempunyai khasiat tersendiri, seperti bertanggungjawab, berkecerdasan emosi yang tinggi dengan bersikap simpati dan empati kepada murid, ikhlas dalam profesyen serta berpengetahuan dalam bidang perkhususannya. Apabila guru mempunyai hal ini, mereka mampu untuk mendidik murid-murid dengan sepenuh hati selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga ke arah yang lebih besar, iaitu pencapaian terhadap rukun negara. Kenapa perkara ini penting? Perkara ini penting supaya murid dapat membesar menjadi warga negara yang berguna kepada pembangunan negara, bangsa dengan kemampuan pemikiran, tingkah laku yang sesuai dengan anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Antara implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik adalah mampu meningkatkan kualiti guru. Sikap guru yang berdedikasi dan juga dinamik di dalam profesi keguruan serta teguh dalam etika keguruan mampu untuk menjadi role model kepada warga pendidik lain. Penghayatan guru secara penuh dalam memahami falsafah pendidikan kebangsaan dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mampu untuk menjadi nilai tambah terhadap profesi keguruan. Pengenalan transformasi sekolah selari dengan hasrat untuk meningkatkan kualiti dan juga potensi guru dalam profesi mereka. Guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran menyuruh seperti dalam ilmu asas pendidikan dan perkhususan bidang masing-masing mampu untuk menjadikan seorang guru itu menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran dan juga bidang perkhususan dan kepakaran mereka. Selain itu, mampu juga untuk menyumbang kepada pembelajaran dan pengajaran yang bermakna dan efektif terhadap murid. Guru yang cemerlang, mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran dan serta kepakaran di dalam bidang perkhususan mereka akan berdedikasi dan juga termotivasi untuk menjalankan tugas mereka. Guru-guru seperti ini juga yang berkemahiran untuk menguruskan pengajaran, berupaya untuk menguruskan alat bantu mengajar serta bijak untuk mengurus masa pembelajaran mereka agar sentiasa mampu untuk membantu murid-murid ke arah yang lebih baik. Akhir sekali adalah mampu untuk memartabatkan keguruan sebagai bidang profesional. Macam mana perkara ini boleh terjadi? Perkara ini boleh terjadi apabila guru itu faham terhadap kod etika dan juga profesi keguruan
dan budaya kerja KPM. Perkara ini seterusnya dapat membantu guru untuk bertingkah laku sesuai dalam menjalankan tugas mereka untuk mengikut norma-norma moral yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat. Hal ini kerana seperti saya cakap tadi, guru merupakan role model yang menjadi ikutan para pelajar. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan bukan sahaja memberi manfaat kepada murid, malahan perkara tersebut juga memberi manfaat kepada guru. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa manfaat yang boleh didapati dengan penghayatan terhadap aspirasi dan juga hala tuju pendidikan. Oleh itu, sebagai guru, kita haruslah sentiasa menghayati segala manfaat, segala aspirasi dan juga pelan pembangunan yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia agar kita dapat berbakti kepada negara serta melahirkan modal insan yang berkualiti.